Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafid Olsen dan juga saya Syahira Nizam. Hari ini Pesona XY 19 Mac 2022 bersiaran secara langsung di saluran berita RTM, My Freeview 123 dan di TV1. Ya, jangan alih kaca TV anda. Saya bersama dengan Syira ni, bukan Zahira. Zahira tengah cuti kuarantin. Kita doakan Zahira kembali pulih segera. Dia tengah menonton kita ni walaupun dia dalam kuarantin masih lagi aktif dekat rumah. Saya tengok dia online tadi dekat Instagram dia. Ya, hari ini kita nak cerita benda-benda baik je. Betul, Zahira. Zahira. Tersyashul lah pula. Okay. Syira dengan Zahira ni saya tak terbeza sangat, dia sama tinggi. Cakap pasal tinggi. Hari ini kita nak cakap pasal benda yang tinggi. Pandai ya. Sebab kita nak mendaki tinggi hari ini gunungnya. Tapi hari ini kita nak tayangkan kepada anda apa yang menarik minggu anda untuk anda di Pesona XY, inspirasi generasi XY. Baik, bertemu kembali dalam Pesona XY. Tadi anda saksikan apa yang menarik, memang menarik minggu ini, Syira. Kita tak nak buang masa, kita terus perkenalkan kepada anda. Ini dia tetamu hebat dua orang. Tadi Syira kata pasal tinggi kan? Memang tinggi. Saya kenalkan dua tetamu perempuan. Hari ini yang takut-takut tinggi boleh tengok kot. Kita dengar pengalaman-pengalaman tetamu kita hari. Saya perkenalkan dulu, nama beliau memang unik. Rina Jordana Haji Adnan, bekas Ratu Silat Negara dan juga pendaki Everest. Muka manis tapi dia punya semangat tu. Sukan-sukan ekstrim sahaja dia layan. Apa khabar Rina? Baik, alhamdulillah. Ni seorang lagi, saya bagi Faiz lah. Saya bagi Syira lah perkenalkan ni. Memang uai dia punya. Tuan Muhammad Hanif Cik Ahmad, PDRM 69 Commando dan juga bakal pendaki Everest untuk misi yang akan datang ni. Ya, kedua-dua ini adalah bakal pendaki Everest. Ini pertama kali untuk misi ini, walaupun sebelum ini pernah jugalah mendaki gunung-gunung lain. Tapi apa yang menariknya yang akan kongsikan kepada anda adalah mereka akan mendaki ketika bulan Ramadan. Yes, beraya atas puncak. Lain dari kita nak pusing Bazar Ramadan Putrajaya pun mengah. Ni nak mendaki gunung pula. Jadi kita nak mulakan kepada Rina terlebih dahulu sebagai bekas Ratu Silat, sukan ekstrim dan sebagainya. Macam mana boleh terbuka fikiran ni untuk mendaki gunung Everest ni tertinggi di dunia ceritanya? Yalah. Okey, macam yang saya kongsikan sebelum ni lah, saya asalnya bukanlah daripada sukan pendakian ni. Saya ialah seorang bekas pesilat kebangsaan yang mula aktif sejak tahun 1997 sampai ke inilah sekarang lah. So, benda tu dah jadi rutin kan. So, macam bila sampai satu tahap yang kita terpaksa slow down kan kita punya masyarakat, aktiviti masyarakat. So, masa itulah yang kita cuba nak cari aktiviti yang baru lah. Yang lebih, yang kata apa, dekatkan diri dengan alam kan. So, cubalah dengan aktiviti pendakian dalam gunung-gunung dalam Malaysia. So start pada itulah orang kata terdetik kenapa kita tak try yang lebih sikit kan. Start pada tu saya cuba cari pengalaman buat pendakian di luar negara macam di Indonesia, di Nepal. So pada tahun 2018 saya join dengan tim Azim lah untuk pergi ke Everest Base Camp dan Island Peak. So di situlah tercetusnya bila kita dah berjaya sampai di puncak Island Peak. So macam saya bersembang dengan Azim lah, orang kata kenapa tak kita cuba lajakkan lagi sikit lah kan. Dah lalang dah 6,000 kan. Kita try capai yang lebih lah. 8,000. Di situlah tercetusnya yang misi keluarga Everest ni lah. Patutnya misi ni dirancang pada tahun 2020. Tapi sebabkan COVID kan, so kita terpaksa tundalah kepada tahun ni. InsyaAllah. Misi mendaki 8,848 meter. Kalau tak silap saya, 8848 satu nombor yang ajaib juga. Hanif, kalau kita lihat kan, misi ini pada awalnya kalau orang biasa seperti kita susah capai di akal. Tapi mungkin bagaimana, di mana dan bila tercetusnya idea Malaysia Everest 2022? Okey, terima kasih kepada Cik Syahira. Tercetusnya idea ni pun tak pernah bermimpi.
saudara Azim, kami punya ketua ekspedisi ni, ada bertemu dengan kami punya komander 69 Komando dan berhasrat untuk PDRM mewakili ekspedisi ini sekali sebab membawa konsep keluarga Malaysia, sebab dia nak badan yang beruniform kan. So kami bertiga mewakili 69 Komando iaitu Tuan Kanang, Korporal Pragash dengan saya sekali dalam misi yang untuk menawan puncak Everest ni. Okey, kalau kita tengok ini gambaran, ini ketika latihan atau bagaimana kalau kita boleh kongsikan dekat penonton ni? Latihan. Ini adalah latihan yang dah dijalankan di Baling Kulim lah. Okey. So kita sebab sepanjang 2 tahun yang kebelakangan ni kita fahamlah dengan kita punya pandemik ni kan. So untuk kita buat latihan bersama tu memang agak susah. So banyak buat latihan kendirilah. So bila ada peluang untuk kita berkumpul, inilah aktiviti yang kita boleh buat sama-sama. Dari situlah kita nak terapkan nilai-nilai kebersamaan kita dalam satu tim kan. Nama pun konsep satu Malaysia kan. Keluarga Malaysia. So di sinilah orang kata yang kita boleh terapkan lah. Keluarga Malaysia dan juga konsep pendakian ini juga bersifat perpaduan. Kalau kita baca banyak latar belakang. Okey, sebelum saya nak kepada konsep perpaduan tu, Syira, kita nak tahu juga latar belakang Hanif ini sebagai Komander 69. Ini adalah sukan ekstrimnya. Saya nak tanya kepada Hanif dulu, adakah sebagai komando ini, kita tahu latihan komando ini bukan semua orang boleh masuk. Tapi adakah menjadi komando ini memberi kelebihan kepada Hanif untuk mendaki Gunung Everest, ataupun sebenarnya mendaki ini akan memberi satu cabaran yang betul-betul lain daripada apa yang Hanif lakukan sebelum ini? Okey. Macam semua orang tahulah, cakap pasal komando ke, kuat, fizikal apa semua kan. Memang dah biasa dengan dilatih daripada fizikal dan mental. Tapi untuk diuji tu adalah ke puncak Everest ni. Sebab kita tak biasa dengan cuaca iklim yang sejuk. Itu akan menguji sikitlah mental dan fizikal kita. Betul. Rina pula latihan-latihan yang ekstrim juga. Saya difahamkan selain daripada silat, futsal juga. Semua dia ambil. Semua dia ambil. Dan mungkin latihan-latihan ini membentuk Rina yang sekarang. Boleh dikatakan ya jugalah. Kata bila kita dah didedahkan dengan pelbagai latihan, lasaklah daripada awal, daripada kecil-kecil dulu pun dah start melasak kan. So melasak tak apa, jangan bergasak. Tapi bergasak ya juga dalam gelanggang tu. Okey, kita macam dah didedahkanlah lebih awal. So bagi saya benda ni lah membantu untuk saya lebih mungkin dari segi kekuatan fizikal, mental. Tapi tak dalam pendakian di Everest ni bukanlah kata fizikal dan mental saja. Benda ni ialah kata satu cabaran barulah bila kita terpaksa melawan dengan diri kita sendiri. Macam mana kita nak fight untuk kita sampai ke apa yang kita nak. Itulah satu cabaran lah. Saya tak percaya Rina ni suka ekstrim. Kalau dia bercakap dia sengih je, muka manis kan, tapi dia punya latar belakang tu luar biasa. Tapi dalam misi ini tak ramai wanita yang sertai misi ini. Dalam 10 orang itu ada Rina misalnya. Ada tak Rina rasa macam Rina rasa macam kedil, ataupun Rina rasa lebih berkuasa ataupun lebih hebat daripada lelaki lain ni? Okey, bercakap pasal dalam tim lah kan. Okey, sedia maklumlah kita ada 2 orang je wakil perempuan sebagai pendaki utama. Dan saya dengan seorang lagi lah, yang Annie. Bagi saya lah, bila kita dah duduk dalam satu pasukan ni yang ada pelbagai background lah, orang kata dengan pada uniformnya. So kita tak adalah rasa kita ni kecil. Kan? So kalau jadi apa-apa kita rasa lebih orang kata lebih selamat. Kita rasa macam bila kita ada dalam satu kelompok yang sentiasa take care, macam kan ambil berat tentang setiap pendaki tu, kita rasa lebih selesa, lebih selamatlah. Bila ditambah pula dengan ada abang-abang sadar ni kan. So kita rasa lebih yakinlah, insya-Allah. Saya sadar agak tapi tak sadar diri. 10 peserta difahamkan akan mendaki Everest. Satu tanggungjawab yang besar juga buat Hanif untuk memastikan 10 peserta ni ada ketahanan yang baik dari segi ketahanan mental, fizikal, dan latihan-latihan dan persiapan persediaan yang dilakukan tu sedikit lain. Kita tahu Hanif juga dah tersedia fiziknya yang kuat, dan bagaimana pula dengan peserta yang backgroundnya lain juga. Okey, disebabkan kami
4 orang semua sekali yang unit beruniform, 3 orang daripada PDRM dan 1 orang lagi daripada APM. Kami bergaul dengan orang biasa seperti bukan macam unit beruniform ni. Kami menerapkan semangat dengan latihan bersama, bagi diorang moral untuk dalam latihan apa semua kan. InsyaAllah lah semua boleh mencapai misi ni. Ya. Dalam komando itu mesti ada penetapan yang kuat seperti punctuality ataupun ketepatan masa, disiplin yang tinggi. Apa sebenarnya Hanif boleh implementkan ataupun guna pakai ilmu yang ada dalam komando 69 itu yang boleh diguna pakai untuk semua semasa mendaki itu? Terutamanya yang paling penting sekali lah dalam kami terapkan adalah disiplin lah. Seperti mendengar arahan ketua. Ketua kita misi ialah saudara Azim Afif. Semua peserta kami di bawah dia, kita akan mendengar arahan dia lah di sana sebab dia lebih pengalaman. Itu je lah. Latihan komando kita faham latihan yang menjurus kepada survival diri dalam hutan dan itu yang akan diterapkan kepada peserta-peserta juga bagaimana? Ya, survival tu pun Penting. Penting juga. Macam kita pun tak tahu dekat negara Nepal sana macam mana dia punya makanan apa semua kan. Sebab kita dah biasa dengan makanan di Malaysia ni. So kalau Rina sendiri ini mungkin ada pengalaman dari segi disiplin yang tinggi. Kalau Rina sendiri dalam elemen sukan, silat dan sebagainya, itu pasti ada juga ketetapan-ketetapan untuk kita jadi berjaya dalam bidang kita. Untuk mendaki ni apa yang Rina selalu dinasihatkan, diingatkan supaya misi ke puncak itu nanti berjaya dengan hebatnya? Okey, bila nak compare lah dengan sukan sebelum ni dengan sukan sekarang kan. Sebenarnya benda tu sangat-sangat berbeza lah. Kata dulu kalau kita masuk satu-satu tournament, kita nak menang. Kita nak pergi dulu. Tapi dibalikkan kepada kita punya misi ni, kita lebih pada macam pergerakan tu sama-sama. Mana kita nak pergi semua, kita kena berteman. So kita tak adalah istilah yang mana yang bila kata nak sampai ke puncak tu, aku nak sampai dulu. Dia tak ada istilah tu lah. Sebab dalam misi ni kita akan make sure sama-sama pergi, sama-sama balik. Maksudnya pergi dalam keadaan sihat, balik pun dalam keadaan sihat. Itulah harapan kita dalam pasukan ni lah. Dan VT tadi juga kita tunjukkan muka-muka peserta dalam misi Malaysia Everest 2022. Kalau kita lihat kan Rina kan. Rina background silat juga futsal, tetapi ketahanan kita tak faham sebenarnya. Ketahanan yang kita fikir mungkin dari ketahanan fizik. Mental tu bagaimana? Oi, dia bila masuk ke inilah kata sukan pendakian ni, fizikal tu dah jadi nombor 3, nombor 4. Yang pertama, kedua ialah mental. Dia macam mana kita nak fight mental kita, diri kita untuk kita terus melangkah ke depan. Memang dalam keadaan bila kita masuk ke kata zon yang paras bahaya lah, orang kata boleh dikatakan sebagai dead zone ni, kita terdedah dengan macam-macam risiko dari segi keselamatan, kesihatan, semua akan orang kata apa? Macam diuji lah, akan diuji. So benda itulah orang kata sama ada kita ni cukup kuat tak untuk melawan perasaan kita tu. Memang penat. Untuk pendakian ke tempat-tempat yang high altitude ni memang penat. Betul. So macam saya sendirilah, saya pernah sampai ke Island Peak, mula-mula set dan kepala kalau penat tak apa. Kita langkah 10, kita berhenti. Dia punya set macam tu kan. Kurang-kurangnya bergerak. Yes, bergerak ke depan. Tapi bila sampai satu tahap yang kita dah sampai 5,000, 6,000 meter, yang kata 10 langkah, 5 langkah pun tak mampu. Macam mana kita nak pergi? Kita dah keluar, dah spend kata dari kewangan tu kita dah spend untuk kita sampai ke puncak. Tapi kalau kata kita tak pergi, nak datang balik untuk spend lagi tinggal amount yang macam tu, saya rasa tidak kot. Kan? So bagi saya benda itulah motivasi diri kita untuk macam apa-apa sekali langkahlah walaupun satu langkah ke depan. Ini kan merangkak pun merangkaklah kan. Takkan bergerak. Kita ke depan. Kita cakap pasal Everest, kita dah mula rasa sejuk. Ini sejuk macam kat puncak gunung. Kita nak berehat seketika. Lepas ini kita nak lanjutkan kepada Hanif dan juga Rina. Sebab misi inilah misi kekeluargaan ataupun membawa nama keluarga Malaysia yang penuh dengan perpaduan. Bukan sahaja logo keluarga Malaysia sahaja yang akan diletakkan di puncak gunung. Malah logo persona juga dikabarkan diletakkan. InsyaAllah. Kita akan bagi sekejap lagi. Tapi kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Persona XY.
Baik, bertemu kembali dalam Pesona XY, Inspirasi Generasi XY. Syirah, kita dah masuk segmen yang kedua. Ini kita nak terangkan kepada anda tentang misi mendaki Everest 2022 ini telah pun ditangguhkan sebenarnya sebabkan pandemik, dan juga misi ini membawa nama keluarga Malaysia dan juga mengekalkan konsep perpaduan itu sendiri. Saya nak mulakan dengan Rina lah. Kalau kita kata konsep perpaduan ini, perpaduan itu bermaksud satu sokongan antara satu sama lain. Untuk mendaki kali ini, bagaimana perpaduan itu? Kita bawa konsep perpaduan itu bukannya kecil juga konsep tu untuk bawa mendaki gunung. Macam mana Rina boleh ceritakan kepada kita konsep paduan ni sebenarnya menjadikan satu lagi motivasi untuk kita mendaki dengan penuh semangat? Okey, sebenarnya konsep perpaduan yang kita bawa ni ialah kita cuba nak terapkan nilai-nilai kata apa? Tak pilih lah, orang kata bukanlah orang kata kita buat perbezaan agama, bangsa, sebab dalam tim ni semua ada. Ada India, ada Cina, ada Melayu, ada OKU, atau ada juga uniform yang APM dan BET 69. Ada juga wakil daripada wanita, kan. So bagi saya sendirilah, orang kata bila kita duduk dalam satu kelompok ni yang pernah jadi isu lah sebelum ni, kita ada isu-isu perkauman semua tu kan. Saya rasa bila kita dapat bentuk dalam satu tim ni yang kata yang pesertanya berbilang bangsa, berbilang kaum, berbilang agama, saya rasa benda tu secara tak langsung dapat orang kata menunjuk kepada masyarakat kat luar. Kita sebenarnya tak ada masalah pun, tak ada isu pun pasal perkauman ni semua. Kita boleh duduk dalam satu tim, boleh duduk dalam satu kemah yang kita boleh share semua dalam tu. Susah kau, aku tanggung, kan? Maksudnya benda tu bila ada konsep kerjasama tu, saya rasa tim tu jadi lebih cantik lah, orang kata kan. So konsep ni lah yang kita nak bawa ke puncak, yang kata nak tunjukkan kepada masyarakat di luar sebenarnya kita ni tak terikat pun dengan isu-isu yang perkauman ni. Sebenarnya kita boleh buat. Yang penting yang penting kita ni bersatu padu untuk sampai satu matlamat, untuk dapatkan satu matlamat yang sama. Itu je. Tapi matlamat kami kali ni untuk sampai ke puncak Everest. Tapi dalam masa sama kita bawa nilai dalam tu untuk ditunjukkan kepada masyarakat kat luar lah, yang kita ni sebenarnya satu je. Ya, betul. Kita ni adalah satu, walaupun kita bawa ini puncak. Ini gambaran ni di Gunung Everest. Kalau ni di Kinabalu. Ini Kinabalu. Ini Kinabalu. Kalau ni pun dah kita nampak macam gayat apatah lagi Everest kan. Betul Hafiz ya. Curam. Betul. Yang memikir latihan yang membentuk ke 10 peserta untuk bersedia tahan dengan cabaran-cabaran Everest ini. Hanif salah seorang yang memikir latihan-latihan ini. Dalam skop perpaduan, apa yang boleh diinspirasikan kepada warga-warga, mungkin warga-warga belia untuk terus mencapai cabaran? Bagaimana Hafiz? Hanif, Hafiz saya. Okey, kita tahu sekarang ni kan dunia dengan masalah COVID-19 lagi, lepas tu ramai yang hilang pekerjaan. Inspirasi kami untuk warga-warga belia yang di luar sana, jangan takut untuk mencuba sesuatu yang lebih mencabar, ekstrim. Itu sebagai pendorong untuk meyakinkan diri seseorang lah untuk mencapai apa yang diinginkan sehingga berjaya. Rina, soalan. Untuk waktu latihan Hanif garang tak? Main dia berbisik tanya soalan. Bangun. Dia nampak garang bila dalam uniform je. Tapi luar dia sangat soft. Dia sangat membantu. Macam tu. Dia karakter dia tu berbeza bila dia pakai uniform dengan tak pakai. Okay. Tadi awal kita katakan bahawa misi ini berlangsung dalam bulan puasa. Mungkin kita boleh ceritakan misi bulan puasa ini bukannya mudah. Saya tak tahu kalau komando bulan puasa itu mungkin biasa dalam latihan, dan juga bulan puasa ini mendaki. Masya Allah. Macam mana sebenarnya tu? Dia okeylah. Bukanlah kita pilih untuk bulan puasa ni untuk membuat pendakian sebenarnya, tapi sebenarnya bulan pendakian di Everest ialah pada bulan 4 dan bulan 5. So itulah kata macam time yang sesuai untuk buat pendakian. Bukan dari Malaysia je, daripada seluruh dunia lah. Kan. So kebetulan misi kita ni pun dalam, walaupun tahun 2020 kalau jadi pun kan, tetap bulan 4 juga. So tetap dalam bulan puasa.
So kita pun dah rujuk pada macam Azim sendiri dah sebagai ketua pendakian, dia dah rujuk pada mufti wilayah KL, wilayah semua. So tak ada masalah lah sebenarnya. So macam as long selagi kita boleh berniat untuk berpuasa, kita boleh teruskan puasa. Kalau kata kita tak lah, tapi yang kata macam still kalau kata kita tak boleh nak teruskan tu, kena gantilah. Balik-balik nanti gantilah. InsyaAllah dapat pahala juga tu sebab berbicara dengan alam kan. Kenapa 4 dengan 5 tadi, kalau kita boleh share sebab dia cuaca lah. Orang kata bulan 4 dan bulan 5 tu ialah cuaca yang paling terbaik lah. yang kita yang dibenarkan untuk buat pendakian di sana lah. Sebab bukan tak terlampau sejuk lah. Tapi dia tak kata tak membahayakanlah pendaki-pendaki. Yes, Hanif. Kita dalam waktu range itu adalah timelinenya bulan puasa dan raya di puncak. Mungkin insya-Allahnya persediaan dan cabaran lain berbeza. Kalau kita tahu pendakian Hanif sebelum ini bukan waktu bulan puasa pun. Dan cabaran lain yang dibawa hari ini. Cabaran di bulan puasa untuk mendaki sebab itu pun tak pernah buat selama ni. Ini akan menjadi cabaran yang agak ekstrim jugalah buat kami satu tim, satu pasukan untuk mendaki di bulan Ramadan dan beraya di sana insya-Allah dan mencapai apa yang kami hajati dengan selamat semuanya. Dan persediaan dari segi ialah kita bila fikir puasa, waktu sahur, waktu buka. Dan bagaimana perancangannya di sana? Perancangan kami sana, kami pun dah ada kami punya macam makanan-makanan hari. Kita akan makan yang itu dulu lah. Makan bagi bertenaga untuk memulakan pendakian kita semula. Ya, kita juga ingin kongsikan kepada anda. Ini satu lagi gambaran. Katanya sudah pun mendapat ni macam restu lah daripada pemimpin kita. Ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini apa yang diserahkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika ini? Okey, pada ini kejadian semalam lah sebenarnya di PWGC. Kita bagi minta sokongan lah daripada sebab kita daripada awal tu kita cuba untuk dapatkan slot untuk berjumpa dengan PM Datuk Seri Ismail. Tapi peluang tu agak sempit sikit lah memandangkan dia punya jadual yang terlampau padat kan. So macam bila dapat peluang ni kita tak lepaskan lah. Kita dapatkan sokongan. Memandangkan kita pun bawa konsep keluarga Malaysia kan. So macam tak best lah kalau dia punya chip tak dapat tak bagi sokongan. PM tu ketua keluarga kita kan. So alhamdulillah lah kata kita punya perancangan tu berjalan lancar. Kita ada juga bagi minta PM untuk sign tanda tangan kat kita punya apa nama tu? Plug tu lah kan. So alhamdulillah lah kata PM pun happy dengan misi ni. InsyaAllah kalau diberi diberi peluang untuk sampai ke puncak nanti, insya-Allah kita akan sama-samalah kami sebagai wakil keluarga besar Malaysia ni akan mengibarkan bendera Malaysia dan juga logo pesona tadi lah. Ya. Okey. Kita akan selit. Betul. Ini dia kita doakan berjaya. Tapi mungkin di soalan terakhir ini Hanif juga sebagai wakil tunggal asli Temiar dan juga ini wakil wanita. Mungkin bagaimana Hanif boleh memberi inspirasi kepada komuniti asli Temiar ini? Inspirasi kepada golongan orang asli di Malaysia ni mencubalah sesuatu di luar jangkaan kita untuk naikkan nama baik daripada segi latihan ataupun cabaran. Jangan mengalah lah selagi apa yang kita boleh buat sampai habis, jangan cepat mengalah. Ya, untuk Rina sendiri sebagai wanita bagaimana? Okey, saya mewakili wanita hidup wanita. Okey, saya menyarankanlah kepada kawan-kawan yang di luar sanalah, kata jangan bila kata wanita tu kita tak boleh nak cuba satu benda yang ekstrim ataupun benda-benda yang baru. Kita kena keluar daripada kita punya comfort zone.
So macam bagi saya lah, orang kata jangan mengira lah pasal umur, pasal jantina ni. Itu mungkinlah satu masa dulu mungkin itu jadi poin yang penting lah. So bagi saya lah sendiri, selagi kita masih ada tenaga, kita masih bersemangat untuk mencuba benda yang baru, just go. InsyaAllah. Just go. Baik. So, benda-benda ni kita tak tahu kan. Kita experience ni sebenarnya tak semua orang boleh dapat. Pesanan tu macam dekat terus kepada saya. Saya tengok Hanif ni pemalu. Hanif pemalu. Hanif baru 2 bulan kahwin, isteri bagi green light Okay. Komando kan, pergi je lah. Baik, sekali lagi terima kasih kepada dua tetamu kita, Rina Jordana Haji Adnan, bekas Ratih Silat Negara, juga pendaki Everest, dan juga Muhammad Hanif Cik Ahmad, PDRM 69 Komando dan juga pendaki Everest. Kepada anda, kita akan paparkan kepada anda sekali lagi. Kita doakan berjaya dan juga misi untuk capai ke puncak tertinggi di dunia itu. Jadi kita terima kasih sekali lagi kepada kedua tetamu kita, dan seterusnya kita akan